Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila radhi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wal jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan li sahibi hadzal kitab syai'un kullillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, barisan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, asatis wal asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah, hadirin, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, taufiknya, hidayahnya dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumahnya bagi menjalani satu tuntutan dalam bulan Ramadan khususnya, dan menjadi tuntutan yang wajib perfarduan pada setiap waktu. Tuan-tuan dekat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Kali kedua kita bertemu setelah setahun lebih rasanya. Pernah sekali saya berada di sini pada tahun 2019. First time. Ya.
Dan malam ni alhamdulillah Allah panjangkan usia saya dan tuan-tuan dapat bertemu kerana Allah. Ya. Dahulu kita berpisah dan bertemu juga dan berpisah juga, ya. Kerana Allah. Sekali lagi Allah Taala izinkan kita. Dah bunyi dah azan. Dah masuk azan ni? Sini belum lagi. Ni azan kota namanya. Azan kota tinggi awal sikit. Ya. Tu dah bunyi dah tu. Kita terus ya, tak ada azan dia. Tak apa ya. Alhamdulillah, minta maaf. Saya lain tempat, saya tak biasa kalau tempat yang tak ada azan tu. Ya. Sebab ada yang menanti, terutamanya kaum bukan muslim. Mana hari ni tak ada orang ke pergi masjid? Ya. Itu takut gitu. Ya. Kalau tempat saya orang Melayu semuanya. Ya. Kalau dulu saya mengajar dekat Selangor, Bangi, ya. Dia orang menanti, orang yang bukan Islam tu menanti. Nanti jumpa kita. Hari ni tak ada orang pergi sembahyang, tak ada sembahyang kan? Jadi ya, saking macam tu, ya Allah, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah lah orang ni, ya, kita harap. Baik, tuan-tuan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Allah panjangkan usia dalam kebaikan. Ya. Sebaik-baik manusia kata Nabi ialah orang yang dipanjangkan usianya dalam kebaikan. Ya, amin, alhamdulillah. Dapat jumpa lagi Ramadan. Ya. Ramadan kali ke berapa tuan-tuan? Entah. Umur 60 tahun berapa kali Ramadan? 60 tahun jumpa Ramadan. Betul lah tu. Selepas akhir balik barulah wajib bagi kita. Tapi bertemunya Ramadan 60 tahun dah. Betul ya? Betul. Tu congak orang-orang yang biasa congak. Tapi kalau dekat Lauh Mahfuz tu entah berapa kali Ramadan kita jumpa dah. Sebenarnya. Sedangkan Nabi SAW bertemu Ramadan hanya 9 kali je. Bermula daripada 2 Hijrah, turunnya ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat tu pada pertengahan bulan Syaban. Maka alhamdulillah hari ini usia saya dah 47 tahun bulan miladi, 49 tahun 2 bulan Hijri. Maknanya umur kita tambah 2 tahun lagi tuan-tuan. Umur pun boleh kita keliru tuan-tuan ya. Masih jelas baru 60 tahun contohnya. Tapi bila masuk Hijri, alamak, bulan apa lahir dulu ya. Gitu ya. Sampai tahap tu. Saking jauhnya. Tak selalunya maksudnya. Tak selalunya kita dikenalkan, diingatkan dengan hijrinya. Baru-baru ni je lah, baru nak berjinak-jinak dengan mulai hijrah. Ya tuan-tuan, tak apalah. Start bulan Ramadan ni kita dah kira dah. Ya, lembaran baru. Tuan-tuan dekat Allah, malam ni malam yang keberapa tuan-tuan? 20. Malam 20 ni tuan-tuan, sebelum malam 20 Nabi dah pesan. Ya. Pesannya bagaimana? Dia pesan sebelum Ramadan lagi. Ya. Orang mukmin dia mencalik bulan Ramadan ni, menunggu Ramadan ni daripada bulan Rejab. Start masuk 1 Rejab je, 1 Rejab ni dipanggil malam itu, malam awal Rejab dipanggil mustajabnya doa. Salah satu daripada 5 waktu, 5 hari atau 5 malam yang mustajabnya doa. Imam Syafi'i tak ketinggalan orang yang menanti-nanti bulan Rejab untuk berdoa. Untuk apa? Semoga sampai pada bulan Ramadan, sehingga diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Riwayat yang lain kata, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik Ramadan. Ya biasa wabalighna ni wabarikna Ramadan. Tukar. Tak ada masalah. Kita yang jenis tamak ni wabalighna Ramadan, kita masuk lagi wabarikna Ramadan. Tak apa. Ya. Tu nasihat. Ia memang nas. Amalkan doa. Barikna, balighna sama. Kita nak ambil keberkatan bulan Ramadan. Sehinggalah masuk bulan Syaban, cari lagi malam namanya malam ni Syaban. Kata Imam Syafi'i, aku tunggu malam ni doa lagi supaya dapat jumpa malam Ramadan, jumpa bulan Ramadan itu. Ya.
Bila nak sampai bulan Ramadan ni, hujung-hujung Syakban ni, maka Nabi ajarkan kita satu doa. Nama doa berbunyi, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Apa maksudnya? Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usiaku, zamanku, umurku sehingga bertemu bulan Ramadan. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, bila mana aku dapat Ramadan itu, engkau komplitkan amal ibadahku pada bulan tersebut. Wa tasallamhu minna. Ya Allah, sejahterakanlah, sempurnakanlah, sampaikanlah hajat yang mana engkau yang berhajat, supaya aku dapat bertemu betul-betul sehingga menerima, ya, minna mutaqabbalah, segala amalanku. Nabi doa sebelum masuk Ramadan. Kita duk baca biasa satu je, Allahumma salli, Allahumma barik lana. Kali ni tuan-tuan, nak masuk bulan Ramadan, kita baca doa tu. Riwayat daripada Imam Muslim. Apa dia? Allahumma sallimna li Ramadan. Tapi Nabi baca Allahumma sallim ni sebab dia seorang. Bila kita ramai-ramai ni, kita bacalah. Ajak anak isteri kita, jom sini. Baca doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Minta tuan-tuannya. Ustaz tak dapat catat, Ustaz. Tak apalah. Nanti siapa yang boleh hafal, kita bagi-bagi. Yang ni baca Allahumma sallimna. Satu lagi li Ramadan. Satu lagi pakat. Boleh, tak ada masalah. Itulah sebagaimana kita ni ialah faktor usia juga nak menghafal ni tuan-tuannya. Kadang bukan faktor usia, faktor kekenyangan. Kenyang sangat tak boleh nak ingat, Ustaz. Ada juga. Gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ni malam 20 tuan-tuan. Pesanan Nabi apa pada kita? Carilah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Cari tuan-tuan. Ya. Ulama mencari daripada bulan Rajab. Dia doa, ya Allah, jumpakan aku bulan Ramadan juga, jumpakan aku malam Lailatul Qadar. Dia ambil kesempatan, dia berdoa segenal tu bulan Rajab tu, supaya kita dapat jumpa. Sehingga ditutur diajarkan doa, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hazi sana wa fi kulli hazi sana, fi hazi sana wa fi kulli sana. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku, kami ini, akan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya Allah, kurniakanlah. Ya Allah, berikanlah. Ya Allah, rezekikanlah kami ini. Gitu maksudnya. Allahumma rzuqna. Ya Allah, berikan aku rezeki bertemunya malam kemuliaan ini. Fi hazi sana, pada tahun ini, wa fi kulli sana, dan juga pada setiap tahun. Kita belum tentu dapat, tak tahulah bila usia kita kan, sampai mana. Tapi minta kita tetap tak putus-putus tuan-tuan. Jangan pernah ada rasa putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan rasa putus asa untuk mencari rahmat Allah Ta'ala. Jangan. Disuruh pergi, cari doa. Dan kita kena cari waktu yang mustajab. Memanglah kita nak tunggu 5 malam ni susah tuan-tuan je. Malam awal Rajab entah hidup entah tidak. Malam nisfu Syaban entah hidup entah tidak. Ya. Malam 2 hari raya. 2 hari. Ya. Dah berapa? Dah 4 dah. Satu lagi, malam Jumaat. Jadi, bila bertemu malam Jumaat, yang mana malam Jumaat ni kata Nabi apa? Malam mustajabnya doa. Doa lah tuan-tuan. Ya. Pada malam Jumaat tu kita fikir yang lain je selalunya. Ya. Mi goreng mamah gitu. Ya. Tengok TV, habis gitu. Na'udzubillah tuan-tuan. Kena ubah cara hidup kita. Kita berazam bermula pada Ramadan malam ini. Kita kena azam. Fa'iza azam tafatawakal Allah. Maka apabila kamu berazam, berserahlah pada Allah. Serah. Ya Allah, aku berazam. Berazam dulu tuan-tuan ya. Untuk aku raih, cari 20 malam terakhir. Tuan-tuan, Nabi minta kita mencari malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Bila?
iaitu 10 malam yang terakhir, cari pada waktu ganjilnya. Seandainya kita puasa kali ini sampai 30 Ramadan, maka sudah pasti 21 adalah malam ganjil, 23 adalah malam ganjil, 25 adalah malam ganjil, dan seterusnya 27 dan 29. Tetapi tuan-tuan, dengar baik-baik, Nabi suruh cari 10 malam ni, memang tuan-tuan kita kan tak perasan. Tiba-tiba jatuh 29 hari bulan saja kita puasa, 30 Ramadan dah tak ada. Jadi 1 Syawal. Maka 29 itu dikira genap. Itu yang ke-10 dipanggil. Maka bermula 28 itulah 29. Atau malam ganjil yang ke-9. 26 itu adalah malam yang ke-27. Sebenarnya 25 itu adalah 25 adalah malam 26 itu 25. Nah, 25 adalah malam 26. Dia turun. Dia Nabi suruh cari 9, 7, 5 dan berikutnya. Dia nak yang gitu. Jadi siapa yang seandainya takdirkan tahun ini 29 hari, maka tuan-tuan kena cari malam ini merupakan malam 21. Ya. Tapi seandainya 30 hari bulan nanti kita jumpa, maka malam ni genap. Sedangkan Nabi kata cari malam yang ganjil. Sudah pasti kita kena jaga malam ni tuan-tuan. Jaga untuk apa Ustaz? Kan sedap nonton-nonton. Kata. Borak-borak. Ya. Jahit-jahit baju, buat-buat kuih, bakar-bakar lemang seronok. Bahkan ada sikit orang kita main merconan kata dia. Cuma main. Ya. Allahu Akbar. Maka kena ubah tuan-tuan je. Panggil anak-anak 20 ni, 20 hari bulan, start malam ni. Kita akan lebih baik lagi. Kalau kita tadarus, selama ini kita bertadarus 1 hari 1 juzuk, cubalah ambil 1 juzuk 2 muka surat. Tambah sikit je dulu. Jangan terus 2 juzuk je. Takut terperanjat kita punya jasmani kita ni, anggota badan. Dah penat, tambah penat lagi. Pelan-pelan. Ya. Mudah-mudahan nanti ngam-ngam nak masuk, ya, nak raya tu dah khatam kita. Dah khatam belum masjid ni? Belum lagi ya. Bertadaruslah tuan-tuannya. Sebab bulan ini dipanggil bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bahawasanya bulan Ramadan itu, syahr Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihi Al-Quran. Bulan yang telah diturunkan padanya itu Al-Quran. Bulan ni masya-Allah, 1 huruf tuan-tuan baca bukan kalikan 10 lagi. Dah hari biasa baca 1 huruf bersama dengan 10. Kali ini digandakan 10 hinggalah 700 hingga wallahu a'lam. Tak tahu berapa banyaknya. Sehingga ada nas yang mengatakan setiap perbuatan baik yang biasanya dibalas 10 hingga 700 kali ganda, untuk bulan puasa Allah kata dalam satu hadis kursi bahawa balasannya hanya aku saja yang boleh membalasnya. Tak ada satu pun yang tak boleh. Yang lain tak boleh, orang tak ada makhluk yang boleh balas. Aku saja. Sehingga nanti malam hari raya, ya, Allah ni panggil malaikat-malaikat, ya, wahai malaikat, kau tengok hamba aku, kau tengok ni si fulan ni puasa untuk aku. Berbangga-bangga Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat kerana bangga sukanya Allah melihat hamba-Nya taat pada dia. Sebab itu kita ni kalau nak berpuasa, Nabi pesan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi pesan, siapa nak puasa Ramadan ni, puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ustaz, penuh keimanan ni macam mana? Penuh keikhlasan ni macam mana? Persoalannya, ya. Iman maksudnya kita yakin ini adalah satu kefarduan daripada Allah. Dan seandainya aku meninggalkannya, nescaya aku berdosa besar di sisi Allah dan Allah akan bakal membalasi aku dengan kemurkaannya.
dah sudah tentu nerakalah tempatnya. Kita percaya ini perintahnya datangnya daripada Allah. Kutiba alaikum siyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. As-siyam disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Seolah-olah Nabi memang 9 kali je berpuasa. Seolah-olah gitu, kata ulama. Bukan gitu maksudnya. Betapa pentingnya puasa ni. Dan puasa menjadikan salah satu rahsia daripada rahsia Allah. Ya. Pahalanya, ganjarannya hanya Allah saja tahu. Ya. Tuan-tuan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Iman. Wahtisaban pula macam mana Ustaz? Kok ada wahtisaban? Penuh keikhlasan. Dah diwajibkan, dah puasa yakin bahawa ini datangnya daripada Allah, kefarduan ini datangnya daripada Allah, dan sudah pasti menjadi rukun kepada rukun apa tuan-tuan? Rukun Islam ke rukun iman tu? Berpuasa ni. Alamak. Ini soalan cepu emas ni. Dulu dah satu aku jawab. Rukun Islam. Yang keberapa? Aduh, soal lagi. Tak payah soal boleh tak Ustaz? Ustaz aja jawab sendiri. Ada ulama kata yang ketiga. Dalam satu hadis, rukun puasa, berpuasanya adalah rukun yang ketiga. Ada yang kata yang kelima selepas menunaikan haji. Oh ya. Ada mengatakan yang kelima. Hadis juga. Ya. Sahabat ni dengar hadisnya macam ni, yang ketiga. Sahabat ni datang yang kelima, puasa tu. Tak apa tuan-tuan, tapi ada puasanya tak? Ada. Itu poinnya. Tak payahlah kita bertelagah-telagah. Ya. Bab puasa bertelagah. Habis pahala puasanya mana? Itu. Wahtisaban membawa maksud mencari, meraih, menuntut janji ganjaran yang Allah nak bagikan. Puasa ni dapat ganjaran tau. Gitu kita kena anggap. Kalau aku tak puasa, macam mana aku nak berbekal ke akhirat? Macam mana nak berdepan dengan Allah Ta'ala? Nak jawab macam mana? Gitu. Sudah pastilah ganjarannya Allah akan berikan. Paling hebat Nabi cakap apa? Yang paling hebat ganjaran bagi orang ni yang berpuasa ni apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nescaya diampunkan oleh Allah akan dosa yang telah lalu. Tuan-tuan, ini Nabi sebut dosa dihapuskan daripada tuan-tuan celik mata kenal dunia sampai akil balik, sampailah ni saat ini Allah ampunkan dosa kita. Tak nak ke? Tuan-tuan, satu hari berapa banyak kita buat dosa? Kita ada berapa panca indera? 7 yang biasanya kita tahu. Itu belum ada panca indera yang tersurat dengan syahwatnya. Mata, dosa mata dah malaikat atid dah tulis. Ya. Telinga baru makcik tu membawang. Satu lagi. Tangan, alamak, hari ini tercuri barang orang lah. Balik, nengok selipannya sama. Ini baru sikit, entah-entah aku punya. Padahal dia punya buruk. Dia cakap, entah-entah aku punya, kata dia. Dia pakai, tak sengaja balik tarawih pula tu. Ini bahaya ni. Ya. Ada masalah. Telinga, tangan, kaki. Tadi masa nak pergi masjid ni, nyinggah ngeteh kejap. Ya. Sampai orang dah lewat sembahyang Isyak, habis tarawih, lah kok kelalen nak solat ni tadi. Ke mana pula begini jadi? Itu tuan-tuannya. Nauzubillah. Jadi bila dosanya banyak, dengan sebab berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nanti ke akhir nanti, ya, lepas habis je bulan puasa, masuk Syawal malam tu, orang mula bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kau surau ni tak ada azan, tahu-tahu takbir raya dah. Ini azan surau mana ni? Saya Syam ni macam mana ni? Takbir azan tak berkumandang, takbir raya berkumandang. Ini ceramah, suruh datang tak nak. Imam Syafi'i menyebut dalam kitab Mutamad, kalau orang tu mati, kita takbirkan dengan takbir fardu kifayah dia. 4 kali takbir, betul? Begitulah
apabila seorang tidak menuntut ilmu, kita kena takbirkan dengan bab takbir. Kerana dia telah meninggalkan satu majlis yang mana dia dan jasadnya berkendakkan dengan itu. Dahsyat tuan-tuan. Kena takbirkan orang itu, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muhtamad. Oh, mana boleh takbir pada? Oh, tak nak belajar. Allahu Akbar. Oh, bukan gitu. Artinya orang ini jauhlah nak dapat rahmat Allah. Kesiannya, kesian. Jadi orang yang bercakap terutamanya dulu, ya, untuk mengamalkan. Jadi tuan-tuan, malam 20 ni kita standby. Ya. Apa amalan kita nak buat? Sayyidatina Aisyah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam kemuliaan ini, Lailatul Qadar ini, apakah yang perlu aku buat? Amalan apa bagus?" Maka Rasulullah kata, bersabda sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya apa? Ya. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau wahai Allah, afuun, maha pemaaf, maha pemaaf. Afun tuhibul afwa, bahkan Engkau ni wahai maha pemaaf, suka memaafkan segala dosa hamba-hambanya. Fa'fu anni, ya Allah, oleh itu maka Engkau maafkanlah dosaku ini, ya Allah. Gitu soalan. Jangan kalang kabut bacanya, ya Allah main kafung kabut macam mana tuan-tuan? Terkejut orang tu. Bukan dia terkejut, kita betul, aku baca macam mana? Gitu, terkejut itu. Tapi kita bacalah sungguh-sungguh. Yang mana seolah-olah inilah lafaz terakhir kita. Belum tentu rakaat yang berikutnya adalah milik kita. Kena rasakan itu tuan-tuan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau seorang. Fa'fu anna, ramai. Ya. Mohonlah pada Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati tuan-tuan mohon pada Allah. Ya, hanya jangan sekadar di bibir. Kali ini bawa menjiwai apa yang kita doakan kepada Allah. Tuan-tuan dekat Allah, doa ulama berpendapat bahawa setiap malam Lailatul Qadar ni mereka habiskan masa hanya untuk doa ni je. Allahumma inna sampai. Maka ada setengah ulama kata, ya, tak laratlah jadi demo pula nak doa tu. Baca Quran boleh? Boleh. Tarawih boleh? Boleh. Sedekah boleh? Silakan. Berbuat baik pada saudara sekalian, silakan. Menghubungkan silaturahim, silakan. Dan berbagai-bagai amal boleh dilakukan, bukan saja berdoa seperti. Dan ada satu doa yang mana tak payah tunggu malam Lailatul Qadar. Tak payah tunggu. 2 waktu kemuncaknya mustajabnya doa. Setiap hari bulan Ramadan ada waktu kemuncak mustajabnya doa. 2 waktu ni lah. Tapi sedangkan Allah kata siang dan hari malamnya adalah mustajab. Tetapi kemuncak mustajab tu mesti ada. Macamlah Al-Quran, kan? Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi ketua, penghulu segala bulan. Ya. Kemudian kebetulan jatuh bulan Quran ni diturunkan pada malam Jumaat. Malam Jumaat itu jadi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ya. Dahsyatnya Al-Quran ni. Dalam Al-Quran turut ada penghulunya, yang mana Allah jadikan penghulu ni selalu berzikir, mengucap, bertasbih pada Allah. Dijadikan 2 bibir menuturkan, memuji Allah Ta'ala di tiang aras, di tiang-tiang arash. Ya. Apa penghulu Al-Quran? Ayatul Kursi. Setiap masa dan keadaan ni sedang berada mengucapkan, sekarang hingga hari ini, saat ini, dia masih bertasbih pada Allah. Ayatul Kursi pun bertasbih kepada Allah. Maknanya Allahu Akbar.
Sungguh bertuah kita tuan-tuan. Dahlah kita dapat penghulu Nabi. Nabi itu sebagai penghulu. Hidup zaman yang tak ada Nabi pula, dapat jumpa bulan Ramadan, penghulu lagi dapat. Jika Al-Quran kita melazimi, sehingga kan berzikir dengan zikir ayatul kursi. Kita tahu kan kelebihan ayatul kursi. Sebab itu, syahrul Ramadan allazi uzil fil Quran, hudan linnas. Quran sebagai petunjuk. Tuan-tuan, jangan pernah tinggal sekalipun membaca ayatul kursi selepas sembahyang. Jangan pernah. Kenapa? Nabi bagi tahu, berpesan pada kita. Barang siapa membaca ayatul kursi selepas fi duburis solat, pada selepas setiap sembahyang, membaca sekali ayatul kursi, ya, nescaya tidak ada satu penghalang pun untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Tak ada penghalang. Lah, ayat kursi panjang ni tuan-tuan. Pendek je, satu ayat je, tapi ada 9 waqaf. Dalam satu ayat kursi, pendek, ada 9 waqaf je. Apa tu 9 waqaf tu Ustaz? Tempat berhenti, boleh berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sambung. Lahu illa biizni. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nanti balik cek. Ya, ada 9. Sehingga yang ke-9 tu tulis nombor 255. Surah Al-Baqarah. Ya. Oh. Barang siapa mengekalkan satu hari membaca sebanyak 50 kali, sepotong hadis menyebutkan Allah ampunkan dosanya 50 tahun. Hidup berapa tahun tuan-tuan? 50 barangkali, 60 barangkali, tambah lagi 10. Ya. 10 tahun Allah ampunkan dosa. Ya Allah Ustaz, saking gitu kebanyaknya. Iya. Seronok bila kita dengar hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Amalkan tuan-tuan. Ini sebagai bekalan. Tuan-tuan duduk seketika ni untuk mendengar kuliah, muzakarah balik semula apa yang pernah kita pelajari dahulu. Khusus nak bertemu pada bulan malam-malam yang terakhir ni tuan-tuan. Kita belajar seketika tu duduk tuan-tuan, ya. Seluruh makhluk yang berterbangan di atas, burung-burung berterbangan, ya. Berterbangan apa jenis burung? Burung satu ke? Macam-macam jenis burung tuan-tuan, ya. Begitu makhluk yang di lautan mendoakan keampunan, bukan mendoakan rahmat, keampunan di sisi Allah SWT setiap orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, kita menuntut ilmu ni ada adab-adabnya tuan-tuan. Ada adab-adabnya. Nanti tuan-tuan cari satu kitab namanya Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim. Ya. Syekh Zarnuji dipanggil, dia punya pengarang. Di situ ringkas tetapi sangat memberi kesan. Antara yang saya ingat, adab yang ke-11. Nabi SAW bersabda, "Man lam yatawara fi ta'allumihi balallahu bisalasah." Itu tuan tadi. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa dengan wara', dalam keadaan wara'. Menuntut ilmu bukan dengan keadaan wara'. Wara' ni apa ni? Nanti saya bicarakan. Nescaya Allah akan timpakan orang yang belajar tanpa wara' ni dengan salah satu daripada 3 musibah. Yang pertama, akan dimatikan muda, berusia muda, mati dah. Sebab apa? Wallahu a'lam. Nanti kita akan bicarakan.
Yang kedua, kalaulah panjang usianya juga, tapi dia akan berkhidmat kepada seorang lain, cuma perkhidmatan dia itu seolah adanya macam tiada, tak memberi manfaat. Ini bahayanya. Ya. Seandainya dia bukan di kalangan golongan ini, maka dia akan terkena pada golongan yang ketiga, iaitu dia akan duduk satu tempat, yang mana tempat itu dia pun tak boleh buat apa-apa kat tempat tu, tak boleh beri apa-apa pun faedah pada tempat tu. Pergi kat tempat orang jahil, kampung jahil, dia pun turut yang jahil. Gitu. Minum air, ini air apa? Entahlah, apa air kot. Tak kenal lah, air pun tak kenal. Ini makan apa? Ini apa ni? Ini pun tak tahulah apa ni. Semua sebab tak tahu. Kau tanyalah orang yang tahu. Gitu. Sebab tak kena. Ni takbir Rasulullah macam takbiratul ihram Rasulullah macam mana? Tunggu Ustaz datang lah. Tak ada manfaat apa. Duduk kasut kampung dia pun tak boleh manfaat apa-apa. Itu panggil orang yang tidak belajar dalam keadaan warak. Warak ni apa? Warak ni artinya meninggalkan benda yang haram dan juga yang makruh, yang syubhat. Meninggalkan perkara yang haram, juga yang makruh atau syubhat. Tinggal terus. Halal tak halal tak Kita rasa entah halal entah tidak, tinggal. Nabi kata sesuatu yang meragukan tinggalkan. Ya. Supaya tidak membinasakan kita. Tonton muka Allah Subhanahu wa taala. Malam 20 ini kebarangkaliannya saya cakap apa? Malam ganjil. Kan? Selain daripada itu nak buat apa Ustaz? Maka ada garis panduan nak buat apa malam ni? Sembahyang isyak dah. Sembahyang ba'diyah isyak dah. Tarawih dah. Witir dah. Baca Quran dah. Apa dah? Semua dah. Nak buat apa lagi? Masa ni lah waktunya melek-an. Betul sebutan saya tu. Melek-lekan. Betul. Tak tahu tu. Maklumlah jauh dah ngencret ni kan. Jauh dah. Minta maaf lah. Saya lahir kat Parit Iyuk, Parit Yani. Tahun 73. Dibesarkan di Kota Tiga. Ya. Sementara mak ayah saya mencari rezeki 76 baru masuklah Felda Air Tawak 1. Cakap Jawanya Allah. Mak ayah kat kampung cakap kat Felda cakapnya Jawa. Bila dengan anak bahasa sekolah dia baca. Walaupun bunyinya macam dari mana ni? Bunyi gitu. Yalah orang Jawa cakap. Kan kita dari sekolah kita bahasa-bahasa tu. Dah makan belum? Dah ya, dah Dia macam bahasanya menghentak-hentak kan. Yalah maklumlah orang Jawa, jenis-jenis Jawa bukan peneroga pun. Ya. Ayah lahir kat Parit Enden, maknya Parit Iyuk. Saya pun lahirnya pun Parit Iyuk gitu. Ya. Nyai saya jauh Menggelen kata dia. Saya tak tahu jauh Menggelen tu macam mana. Minta maaf ya kalau ada bahasa saya salah, tolong tegur saya, terutama ilmu saya yang sampaikan. Seandainya saya salah tuan-tuan wajib tegur saya. Saya kat depan ni tuan-tuan, subhanakala ilma lana illa ma'allamtana. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Saya tidak ada apa-apa. La ilma lana. Tak ada pun sedikit ilmu saya ada. Illa ma'allamtana, melainkan hanya yang Allah titipkan pada saya sahaja. Innaka antal alimul hakim. Dia ya Allah. Dia iaitu Allah yang memberi segala ilmu-ilmu, penbaran ilmu itu Allah Taala. Saya tak ada apa-apa tuan-tuan. Saya lemah. Suatu tuan-tuan tolong tegur saya seandainya saya ada salah. Tuan-tuan, banyakkanlah baca Al-Quran. Sesungguhnya baca Al-Quran ini yang telah diturunkan khusus pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan dah habis, tak ada lagi nak amalan, banyakkanlah. Kalau boleh Al-Quran saja. Berdiri Quran, jalan Quran, makan pun Quran, tidur nak Quran, semua nak Quran. Jadikan bulan ini adalah bulan Al-Quran bagi kita. Sebagaimana Allah jadikan bulan Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Kenapa Ustaz? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khair min alf syahr.
Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan apa? Inna anzalnahu. Hu tu berbalik kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Hu fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Ada juga ayat surah yang lain, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Ada juga. Ya, pada malam yang penuh keberkatan. Malam ini adalah malam keberkatan juga. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan ini ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Siapa sebut? Allah. Khairun adalah dipanggil isim tafdil, mewakili daripada isim tafdil. Khair, yang lebih baik. Dia tak sebut afdalu, tak. Tetapi khair Allah berikan. Lebih baik daripada afdalu. Gitu. Ya, khairum min alfa. 1000 bulan. Dah pernah kira 1000 bulan tu berapa? 83 tahun 4 bulan nama dia. Ada tak yang di sini umur 83 tahun 4 bulan? Ada? Yang kalau ada pun mungkin dah kat rumah dah. Ya? Atau di alam barzah dah. Yang ini Allah kata khairum min alf syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Malam ni turunnya para malaikat. Waruh, yang diketuai oleh malaikat Jibril. Malam Lailatul Qadar tu turun malaikat Jibril sebagai ketua. Buat apa turun-turun ni? Sampaikan wahyu? Tak. Dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Mishkat menyebutkan tugas dia bagi salam. Assalamualaikum. Sembahyang Assalamualaikum. Bagus sembahyang. Gitu. Orang yang itu je ke? Tak. Bahkan didoakan mendapat rahmat orang yang membangunkan sembahyang, mendirikan sembahyang, baca Al-Quran. Oh, sembahyang bagus. Sama ada dia itu berdiri, sama ada dia itu duduk, atau dia hanya sekadar memuji-muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah akbar. Ya. Maka malaikat Jibril mengetahui malaikat ni ucap salam. Bagus. Ya Allah, kau kasihanilah orang ni, ya Allah. Ya Allah, kau kasihanilah orang ni, ya Allah. Ya Allah, kau kasihanilah orang ni, ya Allah. Dahsyat, ya. Tak nak ke? Yang kita dah betul ke malaikat Jibril turun? Ini buktinya. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah yang dikeluarkan oleh Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah orang ini yang dapat salam ni. Allah kata, tahniahlah kau dah dapat salam dengan malaikat. Bagus. Sejahtera. Amanlah dia, insya-Allah. Yang mana kita tahu kan, orang yang berpuasa dapat 2 kegembiraan. Satu, gembira ketika makan. Nanti satu lagi, Allah ambil gembira ni, bawa satu masa. Bila? Bila bertemu dengan Allah. Orang lain dalam keadaan bertelanjang bulat ni, dengan penuh dosa dan susah mencari pahala, dia datang gembira, sukanya. Ya Allah, aku datang ya Allah. Tak suka. Macam ayah balik, anak orang, ye, ayah balik, ye. Gitu. Kita gitu. Ya Allah, aku datang ya Allah. Ya Allah, aku. Orang lain sedang berduka cita dengan keadaan panas terik, kita gembira bertemu Allah. Inilah yang bakal kita. Syarat imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan, membangunkan jiwa raga dia sepenuhnya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, penuh keimanan, penuh keikhlasan, nescaya Allah hapuskan dosa dia yang telah lalu. Allah tak nak ke? Seronok kalau dengar tuan-tuannya. Mudah-mudahlah saya dan tuan-tuan kita sama-sama doa. Doalah secara berrahsia, ya. Doa pada Allah, minta, ya Allah, kau
Ya Allah, orang ni, ya Allah, kau tunaikan hajat dia, ya Allah. Sebut si fulan. Ya Allah, ni sahabat saya, ya Allah. Tu imam saya, ya Allah. Kau tunaikan hajat, ya Allah. Temukan dia malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berusaha dia. Sepanjang tahun dialah imamnya. Ya Allah, kau jadikan. Agak-agak Allah nak biarkan gitu saja. Tak. Orang yang berdoa, kata malaikat apa? Malaikat, ya Allah, orang ni doakan ni, kau perkenankanlah macam mana doa orang tu. Jadi kasih kepada dia sama. Tak nak ke tuan-tuan? Itu dipanggil rahsia doa. Nak cepat makbul, tak payah tunggu-tunggu 2 waktu ni, doakan orang lain dapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat. Jangan doa kita, ya Allah, temukan aku malam Lailatul Qadar saja. Online tak payah. Jangan. Doakan orang itu dulu, insya-Allah kita akan dapat. Dalilnya banyak, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah pada malam ini. Saya terlajak 5 minit. Mohon maaf dunia akhirat. Maaf zahir batin. Mudah-mudahan apa yang saya cakap, saya lah orang yang pertama yang akan mengamalkannya. Doakan saya sihat dan saya juga doakan tuan-tuan sihat. Ya, mudah-mudahan ilmu manfaat ini kita dapat kongsi pada orang yang lain, insya-Allah tuan-tuan, ya. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.